Oke, kembali lagi untuk meneruskan soalan Johor set 1. Oke, soalan nomor 4 kan? Oke, di sini lihat sini. Baca dulu ya dia punya arahan dia. Jadwal 1 adalah kod atau cara yang tidak mengikut urutan baris sesuatu struktur kawalan. Nah, struktur kawalannya. Jadi struktur kawalannya ada 3. Yang pertama kita menggunakan for, while, dan do while. Jadi apa diminta? Susun kod atau cara tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis baris 3, 4, dan 7. Oke, yang telah disediakan. Oke, jadi senang saja nih. Kita lihat dulu. Ini main dulu. Ini tetap mesti public class main. Lepas tu kita akan buat main dulu, fungsi main. Oke, sebab dia do while, ya. Do while maksudnya buat dulu baru uji. Nah, kalau buat dulu salah satu ciri while nih, oke, while ulangan, while dia mesti buat apa? Dia mesti apa? Sorry. Dia mesti ada apa ini? Ini pembilang. Oke, pembilang. Jadi mesti ada dulu pembilang. Jadi ini nomor 3. Oke, lepas tu dia akan buat apa lagi seterusnya? Dia akan buat do, ya. Begini. int 0 sama dengan 1. Oke, ini pembilang, ini wajib pembilang. Apa-apapun cerita dalam struktur kawalan ulangan ini mesti ada pembilang. Oke, lepas tu baru do. Oke, baru do. Lepas do, oke. Apa? Ini kan dia kena buat dulu. Jadi yang dia kena buat ialah dia kena simpan dulu sistem. System.out.print dan seterusnya. Oke, lepas tu dia buat apa? Oke, 6. Oke, dia buat 6. Buat dulu syaratnya. Oke, syarat dia buat panokoan dulu. Oke, baru dia buat syarat. Ini yang ke-6. Jadi while 0 lebih kecil daripada 6. Syaratnya itu mesti di belakang. Nampak nih dia punya blok. Oke, jadi kita ada pembilang, kita ada buat dulu, dan ini adalah yang perlu dibuat dan baru kita syaratkan dia. Jadi jawabannya ialah 5, 6. Ya, inilah jawabannya ya. 3. Oke. Paham ya? Oke, kita lihat yang kelima pula. Yang kelima, tata susunan. Oke, berikut adalah contoh pengisytiharan. Pengisytiharan ini kuncinya. Pengisytiharan tata susunan senarai kelas dengan umpukan nilai awal dalam atau cara. Oke, bila kamu nampak tata susunan seperti ini, kamu lihat sini. Ini apa? String. Kotak ini ialah kotak tata susunan, ya. Kalau kamu jumpa kotak seperti ini fungsi, ini tata susunan, dan ini adalah blok, ya. Tiga-tiga nih, dia ini berbeza, dia punya peranan. Jadi kalau di sini kita nampak kotak ini kan, jadi ya dia adalah tata susunan. Maka apa yang kamu kena buat dulu? Lihat sini, lihat betul-betul. Nampak nih, ini kutip nih menunjukkan dia ini adalah string sini, ya. Mesti ada kutip. Oke, lepas tu kamu kena buat indeks bermula daripada 0, indeks 0, indeks 1, 2, 3. Nah, gitu. Oke. Jadi paham, sebenarnya dalam ingatan dia ada apa? Di dalam RAM tu sebenarnya ada apa? Ini RAM, ingatan komputer tu. Ini pengisytiharan kan, ini jenis data. String ini adalah jenis data. Oke, diisytiharkan jenis data dalam bentuk susunan senarai kelas. Oke, senarai kelas. Jadi di dalam RAM tu dia akan cetak seperti ini. Bermula daripada indeks 0, senarai kelas indeks 1,
indeks 2, indeks berapa? 3 kan? Oke, jadi di dalam indeks itu ini indeks kosong berapa, siapa? Ini lainnya adalah Akas. Nah, ini yang berada di dalam memori. Lestari, Cemerlang, dan Dedikasi. Ini semua ya, ini adalah RAM, memori. Oke, ini yang berlaku di dalam ingatan. Oke. Kamu kena tahu juga apa fungsi pengisytiharan itu. Pengisytiharan itu apa definisinya? Ya, adalah menyimpan ruang untuk mengisi data. Nah, lebih kurang begitulah. Ya, baca buku teks. Ada di sana ada tepat definisi. Berdasarkan contoh itu, tuliskan pengisytiharan. Nah, diminta kita, ini tugas kita nih, menulis pengisytiharan beserta umpukan nilai awal. Mana umpukan nilai awal? Yang inilah nomor-nomor nilai. Ini umpukan nilai awal. Ini pun umpukan nilai awal. Nah, kalau kamu jumpa perkataan umpukan nilai awal itu maksudnya dia ada umpukan di situ. Oke. Blok memori. Nah, tanya blok memori. Inilah blok memori RAM nih, ya. Tata susunan, senarai, marka. Jadi ini adalah susunan siapa? Namanya senarai marka. Senarai marka. Senarai marka. Oke, kamu kena tahu juga ya. Ini variabel. Variabel ini ada beberapa syarat ya. Kalau kamu tulis begini, senarai marka, ini salah variabel. Sebab di sini tidak boleh ada space kalau variabel, ya. Jadi hati-hati kamu. Ya, pelajar. Oke, bagaimana kita isytiharkan nih? Siapa tahu? Jadi kita ikut seperti ini. Lihat datanya. Integer kan? Semua integer kan? Betul tak? Indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Ada 4 indeks. Jadi kita isytiharkanlah. int. Nah, integer ini jenis data. Oke. Nah, buat macam ni. Merujuk pada tata susunan. Kita ambil. Dia minta senarai marka kan? Oke, kita tulislah sini. Senarai marka. Oke, sudah. Lepas tu dia buat apa? Sama dengan tengok apa lagi? Lihat di sini. Dia sudah bagi nih. Tinggal kita copy and paste saja. Cuma dengan pengetahuan lah. Buka kurungan, nampak tak? Sebab dia integer, jadi kamu tidak perlu simpan kutip begini, tak perlu. Ini untuk string saja. Oke, kamu just tulis saja. Apa 78, lepas tu koma 86, lepas tu koma 57, lepas tu koma lagi, masukkan semua data tu 87 tu 98. Okey, tutup kurungan. Okey, settle 3 marka. Okey, kita lihat soalan nombor 6 pula. Nah, ni. Okey, baca dulu betul-betul apa dia punya kunci. Berikut merupakan penyataan bagi kuantiti dalam data, kuantiti data dalam sebuah pangkalan data. Okey, Berikut adalah merupakan penyataan bagi kuantiti pula. Quality data. Dalam pangkalan data. Kalau kita cerita tentang quality nih, apa yang kamu, ini bab apa nih ya? Kamu cari bagian pangkalan data, dia berkaitan dengan integriti data, kelewahan data, dan ketekalan. Nah, ada tuh. Kamu baca itu, kamu cari kuncinya, dan cikgu tunjukkan kunci di sini. Definisinya tuh ya, kesempurnaan, ketepatan, dan kesahan. Nah, ini siapa punya cerita ini? Ya, ini cerita siapa nih? Nomor 1 nih. Nah, tengok buku teks tu. Okey, dia berkaitan tentang, kalau ada kamu nampak kesempurnaan, ketepatan, kesahan. Okey, dia bercerita tentang integriti data. Okey.
Oke. Terus itu pertindihan. Nah, pertindihan data yang berpunca daripada bila kamu nampak pertindihan dan berulang, itu kunci-kunci untuk siapa? Cerita untuk kelewahan data. Oke, ini pula berkaitan tentang apa? Sebelah nih. Keseragaman. Nah, keseragaman. Oke, yang akan mempengaruhi kebolehpercayaan data di jadwal yang berlainan. Nah, siapa cerita tentang keseragaman? Di dalam buku teks dia akan cerita siapa? Tentang ketekalan. Ketekalan. Oke, ketekalan data. Jadi, tiga-tiga nih apa kuncinya? Berkaitan dengan quality data. Dan ini adalah 3 orang. Kalau orang lah, adik-beradik. Oke, adik-beradik. Jadi kamu ingat, integritas itu apa? Kelewahan itu apa? Ketekalan itu apa? Nah, di sini soalan ini sudah memberitahu ya, dia punya kunci-kunci. Ya, untuk lebih lanjut kamu pergi buku teks ya, ada sana. Oke. Seterusnya. Nah, model pangkalan data. Oke, berapa model pangkalan data kita? Ada 4 kan? 1, hierarki. 2, rangkaian. 3, hubungan. 4, object oriented. Nah, kamu baca dulu itu, baru kamu tulis jawaban di sini. Oke, tapi di sini cekkan terus. Beritahu. Oke, berikut di P ya, P dulu. Kita analisis P. Digunakan untuk entity yang mempunyai 1 induk. Belum cukup kuat lagi 1 induk. Tapi bila sebut struktur pokok, susunan data adalah seperti pokok, maka siapa? Ya, istilah hierarki. Hierarki itu ada 1 induk, ada bapaknya, ada anaknya, anak-anaknya di bawah. Ya, anaknya pun ada beranak lagi jadi cucu. Nampak, dia tak mungkin naik, dia turun saja. Oke, itulah yang dinamakan sebagai pokok. Oke, kuncinya pokok ya. Kamu jumpa pokok 1 induk, ini hierarki lah. Oke. Tulis hierarki. Mesti jangan salah heja ya. Kalau salah heja, tidak ada markah kamu. Walaupun 1 penting. Oke, sekarang kita lihat Q pula. Data disusun dalam bentuk jadwal. Nah, bila tekan jadwal terdiri daripada baris dan lajur. Nah, apa itu? Jadwal. Oke? Siapa yang bercerita? Jenis hubungan. Dia beritahu lagi. Jenis hubungan. Jadi, apa model apa ini? Hubungan lah. Yang ada kunci prime, KP, KE itu. Nah, itulah hubungan. Yang kamu belajar, kamu kembangkan dia menjadi penomalan apa semua itu. Nah, tapi kuncinya apa? Kuncinya jadwal, ada baris dan laju. Nah, ini kuncinya, ingat tuh. Menyimpan tafsiran, taksir objek. Nah, siapa yang bercerita tentang objek? Object oriented. Ya, mempunyai kelas, attribute dan method. Nah, sebut ini ayat-ayat nih, kata-kata kunci ini. Coba kau baca buku teks, kau akan bercerita tentang ini, kunci-kuncinya itu. Mestilah objek oriented kan? Oke, berorientasi. Nah, ini pun jangan salah. Kalau I dan I ini, ya, jangan salah kamu. Kalau kamu salah, walaupun kamu sudah tahu, salah eja, hilang markah. Oke, objek. Oke, 3 markah. Jadi, kalau baca soalan, tak payah hafal ya. Kamu hafal kunci-kunci saja. Kalau kamu hafal buku teks tuh tebal tuh. Tapi kalau kamu tahu kunci, dapat soalan seperti ini direct to point, bukan kita mengarang. Ya. Jadi untuk selanjutnya soalan 8. Nah, ini baca dulu ini. Assalamualaikum dulu. Jangan terus masuk soalannya, nanti tidak paham. Berikut adalah maklumat hubungan. Maklumat hubungan, nampak nih, maklumat hubungan dalam suatu pangkalan data.
Oke. Nah, lihat sini. Ali meminjam buku HTML. Ali. Wong meminjam buku PHP. Raju meminjam buku sains komputer. Aufa meminjam buku JavaScript. Nah, berapa orang di sini? Ramai kan? Ramai. Oke, kita nampak sudah dia punya kekardinalan. Oke. Jadi, seterusnya Raja 3 melukis simbol IRD. Yang betul di ruang law. Ini kita tahu lah, ini segi 4 lah. Ini entity murid. Nampak? Buku pun entity. Kan? Nah, lepas tu ini kan pinjam. Meminjam kata kerja. Hubungannya mestilah bentuk diamond. Faham tak? Oke, ada tak dia bagi tahu kekardinalan? Boleh saja kamu beri kekardinalan di sini. Dia tidak beritahu kan? Tapi kamu boleh, kamu pandai sudah kan? Lihat sini. Ini ramai murid. Murid ini ramai. Jadi kalau ramai apa di sini? M. Setiap murid dia pinjam buku yang berbeza. Betul tak? Jadi apa di sini hubungannya? 1. Bagaimana cara bacanya? Ramai murid meminjam 1 buku. Ya. Kalau boleh jaga betulkannya. Ini meminjam. Jangan bagi imbuhan. Pinjam saja, pinjam. Kenapa? Oke, dari segi ayat, subjek dan predikat. Lihat ya, kalau pinjamnya. Murid, ramai murid. Sebut dulu ini kekardinalan. Ramai murid meminjam. Minjam kan? Pinjam, minjam. Jadi pinjam juga, meminjam. Kita boleh tambah imbuhan. 1 buku. Coba kita terbalikkan. Buku dipinjam. Pinjam juga. Dipinjam oleh ramai murid. Nah, kenapa cikgu katakan kena kata dasar di sini? Jangan bagi imbuhan. Sebab bila kita terbalikkan baca, dia menjadi satu ayat yang cantik lah. Ya. Itu saja ya. Jadi untuk video kali ini tak boleh panjang-panjang nih. Nanti kamu bosan pula. Kita teruskan ke soalan 9 nanti the next video. Boleh? Oke, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.